Dan di antara tanda-tanda ulama akhirat itu ialah kesungguhannya mencari ilmu yang berguna tentang akhirat, yang menggembirakan pada taat, menjauhkan diri dari ilmu pengetahuan yang sedikit manfaatnya dan banyak padanya pertengkaran kata itu dan kata ini. Sebelum ini kita dah tengok tanda-tanda ulama akhirat. Yang pertama, dia tak mencintai dunia. Dia ambil daripada dunia ni memang dia perlu, tapi dia tak sampai jatuh cinta kepada dunia. Yang kedua, cakap ulama akhirat ni dia berhati-hati. Bahkan nak berbicara tentang agama pun, nak keluar fatwa bagi hukum hakam pun dia berhati-hati. Yang ketiga, tanda-tanda ulama akhirat, dia cakap serupa bikin. Dia cakap dan dia usaha buat. Yang keempat, yang hari ni, tanda ulama akhirat, dia mendahulukan yang lebih penting, iaitu ilmu-ilmu yang bersifat keakhiratan. Macam kita belajar dalam kitab Ihya ni, ilmu-ilmu yang penting, ilmu yang fardu ain, yang kalau orang lain buat, tak buat, kita mesti buat. Dia bukan fardu kifayah. Kalau berjihad ke, berdakwah ke, apa ke, kalau kita tinggal sekejap boleh lagi, sebab ada orang lain buat. Dia tu fardu kifayah. Yang kita belajar ni ilmu fardu ain, dia tak boleh tinggal. Orang lain buat ke tak buat ke, kita kena belajar. Sebab dikatakan fardu ain, yang mukasyafah, yang muamalah tu. Jadi kita kena dahulukan yang lebih penting, iaitu ilmu jalan ke akhirat ni tadi, ilmu mukasyafah muamalah yang sedang kita belajar. Orang yang mengesampingkan pengetahuan untuk beramal dan sibuk dengan pertengkaran adalah seumpama orang sakit yang pada tubuhnya bermacam-macam penyakit, dan dia berjumpa dengan seorang doktor yang ahli pada waktu yang sempit yang hampir habis. Maka si sakit tadi menggunakan waktu yang sedikit itu untuk menanyakan kegunaan resep. Resep ni apa benda? Ubat dan keganjilan-keganjilan dalam ilmu kedoktoran, dan meninggalkan kepentingannya yang mendesak untuk memperoleh pengubatan. Orang yang semacam itu adalah bodoh sekali. Ini setengah orang dia belajar ilmu agama, dia habiskan banyak masa dia dengan berdebat, dengan berdialog, dengan berlawan cakap dengan orang lain. Memanglah kadang-kadang perlu berdebat ni, sebab kita dah belajar apa itu dah, bab pasal berdebat sahaja. Tapi dia habis masa dia yang tu je. Kononnya striker lah, striker ahli sunnah wal jamaah lah, apalah, nak menyelamatkan Islam lah, debat je kerja dia. Maksud dia bertengkar saja kerja dia. Asyik berbalah, asyik kutuk-kutukkan. Jadi orang yang macam ini dia rugi. Contohnya, satu orang yang memang dah sakit lah, dia sakit, hidup dia tu dah tak lama. Kita kata macam ni lah, orang yang terminum racun, dia silap minum, dia ingatkan air puan kan, minum terminum racun. Dah terminum racun baru dia rasa lain macam. Simang-simang dengan orang, orang kata kalau minum banyak ni dia kena pergi hospital cepat. Sebab biasanya 24 jam kalau tak dapat rawatan mati. Dia pun siap-siap apa semua, tapi tak ada lah terus sangat, boleh tahan lagi lah. Pergilah cari doktor, dapatlah. Masa lagi 3 jam, nak cukup 24 jam tu lagi 3 jam. Sepatutnya bila jumpa saja doktor, berdepan dengan doktor tu bagi tahu, doktor saya terminum racun sekian. Doktor pun tanya lebih kurang, okey, terus berubat. Tapi yang orang ni tak, dia tahu dah masa tinggal 2-3 jam, dia duk simbang benda lain. Dia simbang benda lain. Doktor, biasanya keracunan ni ada berapa jenis? Doktor pun cerita lah. Yang masa dia dah singkat dah lain. Yang kes macam saya dia ada tak? Siapa dia? Kenapa dia kat kawasan ni? Doktor cerita pula. Kerja doktor ni susah. Padahal masa dia tu nak hadir lah. Jadi dia pergi. Jadi ulama yang dia ada ilmu, tapi masa dia habis duk lawan berdebat je. Lawan cakap dia. Lawan menulis, lawan berdebatnya, dia macam tu lah. Masa dia nak habis tapi dia sibuk hai-hai lain. Sedangkan yang utama tadi nak dapatkan ubat untuk diri dia, ni tak, dia habis benda-benda lain. Jadi rugi. Diriwayatkan bahawa seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW seraya berkata, berjumpa Nabi, dia pun cakap, ajarkanlah aku ini ilmu yang ganjil-ganjil. Kata Nabi Muhammad, apakah yang engkau perbuat mengenai asas pengetahuan, pokok pengetahuan, pokok ilmu? Orang tu kata, yang manakah pokok pengetahuan itu? Jawab Nabi, kenalkah engkau akan Tuhan? Kenal Tuhan tak? Kenal, jawab orang tu. Maksud dia orang yang tanya ni bukan sebarang orang. Dia sampai peringkat kenal Tuhan dah ni. Kira hebatlah orang ni, sahabat ni. Apa yang kamu buat tentang hak Allah Ta'ala? Masya Allah, banyak.
Banyak, dia punya amal-amal semua banyak. Itu yang kata tadi, bukan sembarang orang. Engkau kenal tak mati? Oh kenal. Dia tahu mati itu macam mana, ketakutan tentang mati itu, persediaan nak mati itu. Apakah yang engkau sediakan untuk mati? Masya Allah banyak. Kira orang ni pun tahap ulama lah ni. Maka kata Nabi Muhammad, pergilah. Kemudian kuatkanlah apa yang ada di sana. Apa yang ada kat kamu sekarang ni, buat itu dulu. Tak payah tanya ilmu yang ganjil-ganjil. Yang kamu buat sekarang ni dah cukup hebat dah. Balik pergi buat yang tu dulu. Sesudah itu datanglah kemari, akan kami ajarkan engkau ilmu yang ganjil-ganjil. Dia nak ilmu yang ganjil apa lagi dah? Ke asas kenal Tuhan dah kenal Tuhan dah. Amal ibadah dah banyak dah. Persediaan untuk mati dah banyak dah. Dia cuma tumpu yang tu je lah. Tak payah tanya-tanya ilmu yang ganjil-ganjil dah. Hadis ini riwayat Ibn Sunni, Abu Naim dan Ibn Abdul Bar. Macam orang tanya kat kita, pelajaran yang tertinggi ilmu mukasyafah. Saya nak belajar ilmu mukasyafah. Jalan nak dapatkan ilmu mukasyafah iaitu ilmu muamalah. Ilmu muamalah tu ialah seluruh kitab Ihya Ulumuddin. Belajar kitab lain pun tak apa. Yang ajar kita pasal ilmu, pasal semayang, pasal 2 kalimah syahadah, pasal tauhid, pasal puasa, zakat, sifat mahmudah, sifat mazmumah. Yang tu semua tu lah ilmu muamalah, jalan kepada ilmu mukasyafah. Dia main-main terus nak belajar mukasyafah. Dia mana ada pelajaran mukasyafah tu. Pelajaran dia kena buat yang muamalah. Kita dah selesai yang muamalah ni semua, Allah akan buka yang mukasyafah tu sendiri dah. Dia, saya tak mau belajar mukasyafah muamalah ni. Bab sembahyang, bab sifat mahmudah, sifat mazmumah tak mau belajar. Saya nak belajar mukasyafah tu. Mana ada pelajarannya? Pelajaran dia yang ni semua. Kena amal yang ni. Jadi samalah juga orang ni pergi jumpa dengan Nabi Muhammad nak ilmu yang ganjil-ganjil. Nabi Muhammad kata kamu amal yang kamu dah ada sekarang ni. Lepas tu akan dapatlah yang ganjil-ganjil.